bermula dari pancangan yang baik, akidah yang baik, solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, haji umrahnya baik, baca Qurannya baik, zikirnya baik, dalam keadaan sedekahnya baik, bermula daripada akidah yang baik. Sebab itu kita dah bincang juga tempoh hari, apabila orang yang macam ini bila mati, datang Allah meneguhkan dia punya keyakinan dia. Wa yusbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Cobaan. Okay. Boleh share lagi, insyaAllah. Boleh panjang-panjangkan, insyaAllah. Okay, kita nak mulalah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullah wassalamuhu 'ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami ya Allah pada jalan-jalan kebaikan. Hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami ya Allah kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kepada yang bukan Islam, salam sejahtera. Kerana dalam Facebook saya ni, saya ada friend list yang bukan Islam. Dalam grup saya ni, dalam friend list saya ada Datuk di Pakaran, ada Cik Allahumma salli Muhammad, Mr. Kong, and ada ada juga beberapa orang lain yang bukan Islam yang bersama dengan kita. Mudah-mudahan ada perkongsian yang baik untuk kita kongsikan bersama-sama dengan mereka, insya-Allah, sebagai satu perbincangan. Mudah-mudahan insya-Allah. Juga tak lupa kepada Cikgu Muta, Cikgu Muta daripada Johor Bahru, seorang lawyer, dia beragama Hinduism. Dia juga bersama dengan saya dalam Facebook ataupun dalam perbincangan kita. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung dengan muhasabah Ramadan. Saya terus kepada poin-poin perbincangan kita. Kita nak buat sedikit muhasabah. Semalam saya buat muhasabah dengan hari semalam. Hari semalam, dan hari ini 8 Syawal bersamaan dengan 30 Mei 2020. Jadi ada yang dah raya semalam,
Ada yang raya di hari ini, ada yang belum raya, ada baru nak berpuasa. Semuanya saya ucapkan syabas. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi ganjaran-ganjaran yang berlipat ganda daripada Ramadan bawa kepada Syawal, insya-Allah. Muhasabah Ramadan kita, poin yang pertama kita nak bincang iaitu Ramadan ini hari itu kita dah bincang tentang apa? Tentang satu muhasabah, iaitu yang pertamanya kita nak memahami tentang konsep hidup. Kita nak muhasabah tentang konsep hidup. Dan sebab itu tentang konsep hidup ini Allah yang meletakkan dia punya visi dan misinya. Objektif hidup kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat Tuhan yang maha sempurna. Allah yang maha sempurna, dia cipta kita, dia letakkan kita di atas planet bernama bumi yang namanya Ardun, Earth, dan di sana dia letakkan matlamat hidup. Jadi yang paling mahir tentang matlamat hidup, Allah yang menciptakan kehidupan. Lalu dalam Quran disebutkan beberapa ayat menceritakan tentang matlamat hidup kita, dan semalam saya dah sebut satu daripada tiga, iaitu yang pertama matlamat hidup kita iaitu mengabdi diri kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56, surah ke-51, ayat 56, surah nama Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayatnya 56. Allah menyebut dengan perkataan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdi diri. Maksudnya hidup ini satu pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau hidup kita ini tak ada matlamat, maknanya kita pun tak tahu. Sebab itu dalam kitab Usul Da'wah Al-Markha ila Ilmi Da'wah yang ditulis Usul Da'wah ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. 3 persoalan hidup manusia yang selalu bermain dalam minda mereka. Dari mana mereka datang, kenapa mereka datang, ke mana mereka nak pergi. Sebab tu orang yang beriman, dia tahu dia datang dari mana, dia tahu kenapa dia datang, dan dia tahu ke mana dia nak pergi. Ini 3 persoalan yang Allah jawab dalam Al-Quran sebagai panduan pada kita. Dalam kita memahami kehidupan ini, tidak lain tidak bukan kita mengabdi diri kepada Allah, dan kita ni hamba. Maknanya kita hamba yang datang daripada air mani yang tak ada nilai. Kalau jatuh ke tanah, ayam tak patut, itik tak sudu. Dari air mani yang hina itu, fizikalnya, materialnya, lalu dibenakan menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu Allah jadikan air mani itu tadi menjadi manusia. Dan manusia ni Allah angkat sebaik-baik kejadian, walaupun kalau kita lihat daripada sumbernya iaitu air mani, tetapi Allah yang mengangkat manusia sehingga menjadi sebaik-baik kejadian dalam komposisi dan juga komponen yang ada pada manusia. Manusia itu ada nafsu, manusia itu ada akal, manusia itu ada apa? Ada pemikiran. Lalu Allah berikan panduan kepada manusia itu agar dia tidak sesat dengan panduan yang dipanggil wahyu, yang kita panggil revelation ataupun reveal knowledge, memandu manusia supaya sampai dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita dalam memahami matlamat hidup juga, kita kena rujuk balik kepada apa? Kepada Al-Quran. Dan sebab tu Quran yang kita baca Ramadan hari itu, yang dulunya turun mencecah bumi, ayat pertama mengajak kita supaya kita kembali rujuk kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah suruh kita ayat pertama turun mencecah bumi supaya tengok latar belakang kita ni asal dari mana? Asal daripada air mani. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, bagaimana manusia itu boleh menderhaka kepada Allah sedangkan dia datang dan dia masuk dan keluar daripada tempat yang hina, rahim ibunya sebanyak 2 kali. Maknanya tak ada nilai apa-apa manusia, dan dinilai dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diletakkan matlamat mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah jadikan nabi-nabi, rasul-rasul, ada yang raja, ada yang menteri,
Ada yang raja, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada yang menteri, Nabi Allah Yusuf. Ada yang miskin, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Ada yang sakit, Nabi Ayub. Dalam keadaan apa? Semuanya Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang Allah utuskan dengan latar belakang yang berbeza. Tetapi satu standard yang Allah beri indikatornya, iaitu keimanan. Lalu kita ni, putih kita, hitam kita, kaya kita, miskin kita, tinggi kita, rendah kita, comel kita, tak comel kita, kita hamba kepada Allah. Dan pengiktirafan ini dapat kita lihat apabila kita rujuk balik dalam Ramadan, kita memahami konsep hidup, iaitu konsep hidup bertuhan. Sebab itu, kalau kita tengok dalam kehidupan kita hari ini, kita tak boleh hidup tanpa Tuhan. Sebab itu, orang yang paling banyak kes bunuh diri, orang yang menafikan Tuhan itu wujud. Sebab itu, negeri yang paling banyak kes-kes bunuh diri, Jepun, Norway, Denmark, Sweden, negeri-negeri Scandinavian, yang mana banyak berfahaman etis ataupun free thinker, tidak percaya kepada the existence of God, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling banyak yang menyebabkan jiwa rosak. Walaupun orang itu memegang agama yang saya dah bincang tadi, tapi saya ulang balik. Ada orang dia memegang agama yang bukan Islam. Itu maksudnya antaranya ulama menafsirkan ayat di surah Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah. Maksudnya, bukan mesti mereka mengatakan Tuhan Allah buat, Allah buat. Tak. Dengan mengambil agama selain daripada Islam, ataupun mengambil agama-agama dalam hidup, itu menunjukkan mereka rasa diri mereka lemah, hopeless, helpless, tak berdaya. Sebab tu bila mana ayah dia sakit, dia tak boleh halang jadi sihat. Orang yang dia kasih tiba-tiba meninggal, dia nak orang tu hidup. Jadi benda-benda certainty, uncertainty, benda yang kita boleh jangka, tak boleh jangka, benda-benda yang bersifat like, dislike, semua sentimen ini tak dapat kita kawal kerana kita ada satu kuasa ghaib yang mengawalnya. Lalu kalau kita Islam, kita balik kepada agama kita. Tapi kalau bukan Islam, mereka balik pada agama mereka. Tapi bagi yang tak ada agama, dia nak balik pada apa? Ini persoalan dia. Yang tak ada agama, dia nak balik kepada apa? Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, dia tak ada pegangan. Hatta orang yang duduk dalam hutan, dia ada agama, pegangan dipanggil animisma. Agama yakin pada dewa, kepada penungguk. Kadang-kadang kaki dia bengkak. Bila tanya tok batin kenapa, dia kata kencing kat busut, dewa marah. Tiba-tiba anak dia demam panas, lalu ditanya kenapa, dia kata dalam keadaan tak beri makan pada dewa. Dia ada jawapan-jawapan yang dapat menenangkan hati dan jiwanya. Adapun bagi orang yang tak ada agama, dia nak kata apa? Benda ni berlaku naturally, by nature. Benda ni berlaku semula jadi. Siapa ciptakan basikal? Semula jadi. Selipar semula jadi. Semua semula jadi. Semua fenomena semua jadi ini menyebabkan orang tu jiwa dia tak ada jawapan yang boleh mengenyangkan dia. Akhirnya dia bunuh diri. Sebab itu akhirnya dia tak boleh bertahan dengan hujah-hujah yang begitu. Sebab itu kalau kita kata, kalau kita mengira kejayaan sesuatu negara dengan kemajuan, ketamadunan, kebendaan, mengapa negara-negara maju banyak kes bunuh diri? Kenapa? Maksudnya apa? Ada benda yang tak dapat dipenuhi dalam jiwa mereka. Sebab itu kes bunuh diri, walaupun kita tengok orang bukan Islam tu terkadang hidupnya melarat. Kadang-kadang hidupnya susah miskin, tak ada makanan, tetapi dia tetap pegang dengan Islam. Dalam keadaan dia itu rasa tenang dengan agama Allah, sebab dalamnya dipancang oleh akidah yang kita sebut dalam surah Ibrahim tempoh hari, iaitu ayat 24, yang menjadi asas kepada kehidupan kita, yang kita letakkan sebagai pancangan, iaitu akidah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinnin bi'izni rabbiha, ila akhir ayat. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, perumpamaan akidah yang baik, keyakinan yang baik, kalimah tayyibah yang baik, seperti pokok yang baik. Apabila pokok tu baik, pokok tu besar, akarnya masuk ke dalam tanah jauh, foundation dia kuat, piling dia kuat. Takkanlah kita buat rumah kita, foundation dia sama dengan buat KLCC, sama dengan buat dengan KL Tower. Nescaya berbeza.
Kerana mereka memerlukan pancangan yang lebih dalam, lebih kuat. Sebab tu Allah jadikan dalam hidup kita, kalau kita tengok tinggi gunung Kinabalu itu 1 kilometer, nescaya dia masuk dalam tanah 2 kilometer. Dia double. Ini kaedah Allah. Sebab tu bila pokok tu besar, akarnya besar. Dan pokok yang besar, kata Allah, warfar'uha fis sama', dan dia punya dahan di atas langit. Di langit dahannya. Kerana pokoknya tinggi. Pokoknya besar. Dan bukan saja akarnya bagus, pokoknya besar, dahannya tinggi di atas langit, tu'ti ukulaha. Dia membawa apa dia? Dia membawa ganjaran. Dia memberi makan apabila datang musim berbuah. Apabila pokok itu baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ganjarannya baik, bermula dari pancangan yang baik, akidah yang baik, solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, haji umrahnya baik, baca Qurannya baik, zikirnya baik, dalam keadaan sedekahnya baik, bermula daripada akidah yang baik. Sebab itu kita dah bincang juga tempoh hari, apabila orang yang macam ini bila mati, datang Allah meneguhkan dia punya keyakinan dia. Wa yusbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan ketika dia nak meninggal, orang tak boleh mengucap, orang payah mengucap, orang takut, malaikat datang dengan muka mengerikan. Lalu Allah tenangkan dia sebab hidupnya dengan Islam, mati sedang dalam keadaan Islam, dia sakit pun dengan Islam, dia bangkitkan dengan Islam, masuk syurga dengan keadaan masuk dengan Islam. Lalu Allah jaga dia kerana akidah yang baik. Sebab itu asalnya begitu. Sebab itu Allah sebut lagi bahawa kita ni sahabat-sahabat. Sebagai contoh, kita ambil surah namanya surah Luqman lagi. Cuba tengok ayat 32, Allah sebut. Allah sebut apa lagi? Ayat dia bermula dengan 31. Allah sebut, alam tara anal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah sebut, tidak akan kau melihat al-fulk, falak, iaitu kapal yang berlayar di atas laut. Tuan-tuan boleh fikir tak bahawa besi timbul di atas air? Allah kata, kamu tengok itu merupakan nikmat aku, kebesaran aku. Besi atas air tak tenggelam, besi atas langit tak jatuh. Allahu Akbar. Kerana di sana ada sokongan daripada kuasa gaib yang namanya Tuhan. Dan kalau kamu lihat, ini kebesaran aku, dan bagi orang-orang yang likulli sabari syakur, orang yang bersabar, orang yang bersyukur. And fa idza ghasyahum faujun kazulan da'ullaha mukhlisina lahudin. Apabila mereka itu dipukul ombak, mereka itu datang ombak yang bergulung, ombak yang menerkam ke atas mereka, membungkus mereka, kata Allah. Ketika itu mereka terkapai-kapai. Lalu mereka, apa dia? Dalam keadaan mereka menyeru, memohon ampun pada Allah. Dalam keadaan mereka memohon kepada Allah, mukhlisina lahudin. Maknanya secara mudahnya, mereka bila rasa helpless, rasa hopeless, rasa tersepit, mereka mula mencari Tuhan. Termasuk Fir'aun, ketika tenggelam timbul, dia mula berkata, amantu bi Rabbi Musa, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tetapi ketika itu, dia punya iman sudah expired, dia punya keyakinan sudah expired, pintu taubat sudah expired. Apabila nyawa sampai di sini, malam yugharghir, apabila nyawa sampai di tenggorok, ghargharah, pintu taubat akan Allah tutup. Dalam keadaan ini manusia mula mencari Tuhan. Tetapi dalam keadaan mereka itu, apabila mereka berjaya diselamatkan oleh Allah ke darat, setelah mereka lemas dalam laut terombang-ambing, faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Di antara mereka ada yang kembali kufur kepada Allah. Nak sebut kerasnya hati mereka, mereka tak rujuk kepada Allah.